Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. 主所爱的弟兄姐妹们，大家平安。 Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. 感谢主，今天早上我们还能积极在一起来赞美敬拜上帝。 Tema kita pada pagi hari ini adalah hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 我们今天早上的主题是活出与基督福音相称的生命。 Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. 我们来翻开我们的圣经，在腓立比书1章27到30节。 Kita baca terlebih dahulu bahasa Indonesia, kemudian dibaca dalam bahasa Mandarin. 我们先用印尼文读，然后用中文读。 Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30 demikian firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. 腓立比书1章27到30节，只要你们行事为人以基督的福音相称，叫我或来见你们，或不在你们那里，可以听见你们的近况，知道你们同有一个心志，站立的稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓，这是证明他们沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。你们的征战就与你们在我身上从前所看见、现在所听见的一样。 Demikianlah pembacaan firman Tuhan. 我们圣经就读到这里。 Ada seseorang yang menuliskan surat terbuka di sebuah surat kabar terkemuka di kotanya. 有一个人呢，对一个报馆写了一个公开式的信。 Di dalam suratnya berisi demikian. 他的信写着这样的信息： Saya sudah pergi ke gereja selama 30 tahun. 我已经去了教会30多年， Saya sudah mendengarkan khotbah ribuan kali. 我已经听过数千遍的讲道， Tetapi saya tidak bisa mengingat ribuan khotbah yang ada itu. 但是我无法记得那些我所听到的道。 Jadi menurut saya telah menyia-nyiakan waktu saya datang ke gereja dan mendengarkan firman Tuhan. 因此呢，我认为我去教会只是浪费时间而已。 Surat itu menimbulkan perdebatan di antara pembaca surat kabar. 这封信引起了一场很激烈的辩论， Ya, terjadi perdebatan berminggu-minggu. 是有几个星期之久。 Sampai suatu ketika ada seseorang menuliskan sebuah kalimat. 直到有一天，有一个人写下了一句话： Saya sudah menikah 30 tahun. 我已经结婚了30多年， Selama itu istri saya telah memasak puluhan ribu kali. 我的妻子也为我做了数万次的菜。 Saya tidak bisa mengingat menu-menu yang dimasak oleh istri saya. 我也无法记得大部分我妻子曾经煮过给我的饭菜， Tetapi satu hal yang saya tahu, 但是有一件事我是知道 makanan 的， yang saya makan itu 那些我所吃下 telah 的食物 memberi saya kekuatan untuk hidup. 已经给了我力量，让我可以活下去， Memberi saya kesehatan untuk bekerja dan bertahan setiap harinya. 给我健康，可以让我工作，可以让我坚持下去。 Sejak tulisan itu dikeluarkan, tidak ada lagi terjadi perdebatan. 自从有了这句话，就没有了辩论。 Bapak Ibu Saudara,
亲爱的弟兄 Saya 姐 tidak 妹， tahu apakah Anda selama ini juga merasa sia-sia datang ke gereja. 我不晓得你们是否也觉得你们来到教会是浪费时间吗？ Firman Tuhan hari ini hendak memberitahu kepada kita. 上帝的话语今天要告诉我们， Tujuan Injil diberitakan bukan saja kita bisa mendengar dan mengingatnya saja. 福音告诉给我们听，不只是让我们听了然后记住， Tetapi hal yang terpenting adalah bagaimana menghidupi kehidupan kerohanian kita. 但是最主要的是我们如何活出我们的属灵生命。 Oleh sebab itulah Rasul Paulus menuliskan hal ini kepada jemaatnya di Filipi. 所以保罗对腓立比的信徒写了这封信。 Pada saat itu Rasul Paulus masih berada di dalam penjara. 当时使徒保罗还在监狱里面， Pada tulisannya dia tidak menulis berapa banyak firman Tuhan yang sudah didengar oleh jemaat Filipi. 当时在他的信中，他没有写到腓立比的信徒已经听了多少遍的 Rasul 道。 Paulus juga tidak bertanya sudah berapa lama Anda menjadi orang percaya. 他也没有问他们：“你们已经成为信徒多久了 Tetapi Rasul Paulus bertanya kepada jemaat di Filipi, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus.？” 但是保罗却对他们说：“只要你们的行事为人以基督的福音相称。” Kata hanya di sana menunjukkan bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk ditekankan. 只要这个词呢，表明了是非常重要、值得强调的一件事， Seolah-olah Rasul Paulus hendak memberitahu kepada jemaat di Filipi, 就好像使徒保罗要对腓立比的信徒说： apapun yang terjadi terhadap diriku nantinya, 无论我将来会遭遇什么样的事情， apakah aku hidup ataupun aku mati, 无论我是生或者是死， apakah aku bebas atau tetap di dalam penjara, 我可以获得自由，或者我是被 satu 囚禁 hal 的。 yang paling penting adalah 但是有一件事是最重要的， hiduplah berpadanan dengan Injil Kristus. 你们要活出与基督福音相称的生命。 Inilah sebuah kerinduan daripada Bapak rohani kepada anak-anak rohaninya. 这是一位属灵父亲对他的属灵儿女的深切渴慕。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 bagi 妹， Paulus keberhasilan pelayanan bukan diukur pada banyaknya jemaat. 对于保罗来说，侍奉的成功不取决于信徒的数量， Tetapi pada kualitas kerohanian daripada anak-anak rohaninya. 但是取决于他们属灵生命的质量。 Rasul Paulus menginginkan jemaat di Filipi bukan hanya bertumbuh dalam hal kuantitas. 使徒保罗盼望腓立比的教会不只是在人数上增长， Tetapi bertumbuh dalam kedewasaan rohani, artinya dalam kualitas rohani. 但是在属灵生命上的成熟度有长进，或者说是属灵的质量。 Dan inilah kerinduan juga bagi gereja kita, IGC Medan ini. 这也是我们真光堂的深切渴慕。 Kita bersyukur Tuhan mengirim dan mengutus jiwa-jiwa untuk mendengarkan firman Tuhan dan melayani Tuhan. 我们感恩，因为上帝已经差派了很多人可以听上帝的话语， Ini patut kita syukuri. 我们是值得感恩的。 Tetapi yang lebih daripada itu adalah 但是更重要的是， setiap jemaat yang beribadah di IGC Medan ini bertumbuh dalam kerohanian. 每个来到真光堂崇拜的弟兄姐妹，能够在属灵上成长， Memiliki kualitas kerohanian yang baik dan benar. 拥有一个好又正确的属灵生命。 Inilah harapan kita waktu mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. 这就是我们今天听上帝话语的盼望 Di。dalam firman Tuhan yang kita baca tadi ada 4 poin kebenaran firman Tuhan. 在我们刚才所读的经文当中，我们可以学到4个真理。 Yang pertama, 第一个真理 hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 就是活出与基督福音相称的生命。 Apa artinya berpadanan? 相称是什么意思呢？ Berpadanan berarti hidup sebagai warga negara yang baik dan layak.
相称意味着活出配得公民身份的生活。 Filipi pada saat itu di bawah jajahan Romawi. 菲利比当时是罗马帝国的一个 Warga 殖民地， Filipi sangat bangga menjadi warga negara Romawi. 菲利比人呢也以身为罗马公民为傲， Dan mereka berusaha hidup sesuai dengan identitas mereka. 他们也努力的能够活出与他们身份相称的生活。 Paulus memakai gambaran ini untuk mengingatkan mereka. 保罗借着这个比喻来提醒他们， Kamu bukan hanya warga Filipi, kamu adalah warga kerajaan surga. 你们不只是菲利比的公民，你们也是天国的子民。 Karena itu hiduplah sesuai identitasmu. 因此，你们要按照你们的身份而活。 Bapak Ibu Saudara, engkau dan saya bukan hanya warga negara Indonesia. 弟兄姐妹，你和我不只是印尼的国民， Engkau dan saya juga adalah warga negara kerajaan surga. 你和我也是天国的子民。 Oleh sebab itulah hidup kita harus layak sama seperti kehidupan warga kerajaan surga. 所以我们的生活也要以天国子民相称的生活。 Di dalam surat Roma kita sering mendengar Rasul Paulus berkata, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. 在罗马的书信里面，保罗经常说：“你们不要与这个世界相同。” Kenapa Rasul Paulus menyuruh jemaatnya, anak-anak rohaninya, janganlah serupa dengan dunia ini? 为什么使徒保罗要告诉他的属灵儿女不要跟这个世界一样呢？ Karena engkau dan saya diciptakan Tuhan untuk serupa dengan Kristus. 因为上帝创造你和我是为了与基督相似。 Ketika hidup kita bisa serupa dengan Kristus, 当我们可以活得像基督的时候， itulah gaya kehidupan warga kerajaan surga. 这就是天国子民的生活方 Di 式。 dalam surat Filipi kita bisa melihat ada perbedaan cara hidup dunia dengan cara hidup sesuai dengan Injil. 在腓立比书，我们可以看到世界的人的生活方式与天国子民的生活方式的区别。 Cara dunia mementingkan diri sendiri. 世界的方式是以自我为中心， Cara Injil mengutamakan Kristus. 福音的方式是以基督为中心。 Cara dunia mementingkan keuntungan pribadi. 世界的方式是追求个人利益， Cara Injil melayani sesama. 福音的方式是彼此服侍。 Cara dunia mencari pujian daripada manusia. 世界的方式是寻求人的称赞， Cara Injil adalah berendah hati di dalam kehidupan. 福音的方式是存谦卑的心。 Cara dunia ingin menjadi yang terbesar. 世界的方式是想要成为最大的， Cara Injil adalah mengasihi dan membangun orang lain. 福音的方式是爱彼此，并且建立他 Dunia 人。 berkata, carilah kemuliaanmu. 世界说要以自己为先，找自己的荣耀 Kristus， memberitahu kepada kita, carilah kemuliaan daripada Allah. 但是基督说要寻求上帝的荣耀。 Ketika dunia berkata, utamakanlah dirimu. 但世界说要以自己为优先， Kristus berkata, pikullah salibmu dan ikutlah aku. 基督却说你们要背起你们的十字架跟随我。 Inilah cara hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. 这就是与基督福音相称的生活， Hidup yang berani tampil beda. 敢于与众不同的生命。 Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda datang ke gereja, 所以弟兄姐妹，当你们来到教会 Anda 的时候， mendengarkan apa yang firman Tuhan nyatakan. 你们听到了上帝对你们说的话。 Dan ketika Anda menyaringnya di dalam logika Anda, 当你们通过你们的逻辑筛选的时候， maka Anda bisa melihat dan merasakan adanya perbedaan. 那么你们就会看到区别。 Apa yang diajarkan sesuai dengan dunia ini dengan apa yang diajarkan sesuai dengan firman Tuhan. 世界的教导与上帝话语的教导的区别。 Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Hari 妹， ini kita tidak perlu ditanya apakah Anda orang Kristen. 今天我们不需要再问你是否是一位基督徒， KTP kita bisa menulis agama Kristen.
我们的身份证可能写下我们的宗教是基督徒， Tetapi yang paling penting adalah 但是最重要的是， apakah cara hidup kita mencerminkan Kristus hidup di dalam kita. 我们的生活方式是否已经反映出基督住在我们的里面呢？ Apakah orang melihat Kristus melalui perkataan kita. 人们是否透过我们的言语看见了基督呢？ Orang Medan punya kebiasaan. 棉兰人呢有一些习惯， Nggak percaya, coba kalian ke pasar. 不相信的话，你们去市场看看， Kata pembuka cakap kotor, kata penutup cakap kotor. 开口闭口都是脏话。 Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa lihat juga teman kita. 我们也可以看看我们的朋友， Ya ketika mereka kaget cakap kotor. 当他们受到惊吓的时候，他们会骂出口。 Bahkan main games juga anak-anak Kristen sekarang juga ikut-ikutan cakap kotor. 有时候玩游戏的时候，一些基督徒的孩子们也会说出口。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， ketika kita ingin menyatakan kita ini orang Kristen, 当我们想要表明我们是基督徒的时候， apakah orang-orang bisa melihat Kristus hidup di dalam kita melalui perkataan kita? 人们是否能够透过我们的言语看见基督活在我们 Apakah 的里 orang 面吗？ melihat Kristus melalui pekerjaan dan tindakan kita? 人们是否可以透过我们的行为和工作看见基督吗？ Apakah orang melihat Kristus melalui keluarga kita? 人们是否能够看见基督透过我们的家庭吗？ Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil bukan hanya untuk dipercayai, 亲爱的弟兄姐妹，福音不只是要人相信， tetapi Injil harus dihidupi. 更是要人活出来。 Pada suatu hari ada seorang Kristen naik angkot. 有一天呢，有一位基督徒上了一个公交车， Lalu di sampingnya ada seorang ibu yang juga penumpang angkot itu. 然后他的旁边坐了一位妇女。 Ketika dia hendak turun dan membayar, 当他要下车付车费的时候， dia tidak tahu bahwa uangnya kurang untuk membayar angkot itu. 他发现呢，原来他的钱不够，无法支付车费。 Tanpa berpikir panjang, orang Kristen itu berkata, "Ibu tidak apa-apa, saya bantu membayarnya." 没有多想，那位基督徒对那位妇女说：“没关系，我帮你付这个车费。 Tetapi ketika dia melakukan tindakan ini, dia ditanya oleh supir angkot itu. ”当他这样做的时候，那位司机就问他 Mbak, apakah Mbak orang Kristen?：“ 小姐，你是基督徒吗？” Orang Kristen itu hanya tersenyum saja. 那位基督徒只是微笑着回应。 Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， percayakah Anda 你们相信吗？ bahwa perbuatan kita kadangkala lebih berpengaruh dari ribuan kata-kata yang kita ucapkan? 我们的行为所带来的影响力远超过1000个言语。 Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Poin pertama memberitahu pada kita 第一个真理告诉我们说， untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 要活得与基督的福音相称。 Alkitab memberitahu kepada kita 圣经告诉我们说， kehidupan kita bagai surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. 我们的生活就好像一封公开的信，每个人都可以阅读。 Melalui perkataan kita, 透过我们的言语， melalui tindakan kita, 透过我们的行为， melalui keluarga kita. 透过我们的家庭， Poin pertama. 那是第一个真理。 Poin yang kedua, 第二个真理， hidup yang tetap setia dalam segala keadaan. 在任何的情况下，人保持忠 Bapak 心 Ibu 的生命。 Saudara, Paulus menuliskan surat ini berada di mana? 亲爱的弟兄姐妹，当保罗写下这封信的时候，他在哪里呢 Di？mana? 在哪里？ Di dalam penjara. 在监狱里面。 Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan kehidupan manusia di dalam penjara? 你们可以想象一下，一个人活在监狱是怎么样的情况 Penjara 吗？ sekarang mungkin jauh lebih baik daripada penjara zaman dahulu. 现代的监狱可能比以前古代的监狱比较好。 Secara manusia penjara itu gelap.
在人的角度来看，监狱是黑暗的， kotor, 很肮脏， penuh keterbatasan, 很有限制。 penuh dengan alasan untuk mengeluh. 我们也有很多理由可以埋怨， Tetapi perhatikan Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. 但你们注意看，处在监狱里面的保罗， Dia tidak mengeluh. 他没有埋怨， Justru dia mengatakan sebuah kalimat. 相反的，他这样说： Apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 我所遭遇的事，更是叫福音兴旺。 Bapak Ibu Saudara coba menyelami kalimat ini. 你们来深切了解一下这句 Apa 话。 yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. 我所遭遇的事，更是叫福音复兴。 Seharusnya kita berpikir hidup dalam penjara adalah kondisi yang negatif. 我们每个人都会想，活在监狱是一个负面的事， Tetapi Rasul Paulus melihat hidup dalam penjara ada hal yang positif. 但是保罗把活在监狱里面视为正面的事。 Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， inilah salah satu keindahan doktrin reform tentang providensia Allah. 这就是归正福音的美妙之处，关于上帝的公义。 Kita percaya bahwa Allah bukan hanya menciptakan dunia ini, 我们相信上帝不只是创造了这个世 lalu 界， membiarkan dunia ini berjalan sendirian. 然后任由它自由的运行。 Sebaliknya Allah terus memelihara. 相反的，上帝持续的护理它， Allah terus mengatur 上帝持续的管理 dan 它， bahkan mengendalikan segala sesuatu. 甚至掌管了万有， Demi kemuliaan Allah 为了要彰显他的荣耀， dan kebaikan bagi umatnya. 也教他的子民可以得到益处。 Untuk mengerti lebih mendalam tentang providensia Allah, 为了让我们更理解关于上帝的供应， silakan ikut pemuridan jam 11 ini. 请你们参加我们门徒训练班，在11点。 Minggu yang lalu kita berbicara tentang kedaulatan Allah. 上周我们已经探讨到上帝的主权， Kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. 上帝的主权以及人的自由意 Dan 志。 minggu ini kita akan melihat tentang providensia daripada Allah. 今天呢，我们将学习关于上帝的供应， Tentang pemeliharaan Allah. 关于上帝的护理。 Mengapa ada orang baik hidupnya menderita? 为什么有一些好人活得那么苦呢？ Mengapa ada orang yang percaya pada Tuhan mungkin menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan? 为什么有一些信主的人面对一些我们不想要面对的事情 Mengapa 呢？ ada hamba Tuhan yang setia matinya tragis? 为什么有一些很忠心的上帝的仆人死得那么惨 Apakah 呢？ itu berarti Allah tidak memelihara? 难道这代表上帝不保守我们吗？ Allah tetap memelihara. 上帝仍然保守我们。 Lalu bagaimana mengerti tentang hal ini? 然后我们应该如何理解这件事呢？ Ya pastikan Anda mengikuti pemuridannya ya. 你们一定要参加11点的门徒训练 Bapak 班 Ibu。Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Jadi 妹， kita bisa melihat pemeliharaan Allah di dalam kehidupan Rasul Paulus di dalam penjara. 我们可以看到上帝如何的保守保罗在监狱里面的 Ketika 生 kita 活。 mengerti tentang pemeliharaan Allah, 当我们了解关于上帝的护理， maka kita mengerti tidak ada penjara yang berada di luar kedaulatan daripada Allah. 那么我们就可以理解，没有任何一座监狱是在上帝的主权之外， Tidak ada penderitaan yang terjadi secara kebetulan. 没有任何一个苦难是偶然的， Tidak ada air mata yang terbuang sia-sia. 没有一滴眼泪是白费的。 Rasul Paulus melihat penjara dengan cara yang berbeda dengan cara dunia ini. 保罗以不同的方式看待监狱， Orang lain melihat penjara sebagai kegagalan. 别人看待监狱是一种失败， Rasul Paulus melihat penjara sebagai kesempatan. 保罗却看待监狱为一个机 Di 会。 dalam penjara Rasul Paulus bisa memberitakan Injil kepada para pejabat-pejabat istana, bahkan raja-raja yang selama ini sulit disentuh oleh berita Injil.
在监狱里，保罗可以向皇宫里的一些官员，甚至一些皇帝传福音。 Di dalam penjara, Rasul Paulus bisa menguatkan orang-orang percaya yang sedang menderita. 在监狱里面，保罗也可以兼顾那些正在受苦的信徒。 Kalau Anda dalam kondisi sehat baik-baik, 如果你们现在处在一个健康的处境， engkau menghibur orang sakit. 你去安慰那些病人， Orang sakit itu mungkin yang berkata, Anda dalam kondisi sehat, Anda tidak mengerti kami dalam kondisi sakit. 可能那些病人会觉得你是一个健康的人，你怎么样会明白我们这些 Tetapi 病 berbeda 人呢？ dengan Rasul Paulus. 但是保罗却不一样， Ketika dia di dalam penderitaan dalam penjara, 当他在监狱里面受苦的时 dia 候， menghibur jemaat yang mengalami penderitaan. 他也能够安慰那些受苦的信徒。 Jemaat bisa mengerti penderitaan yang dialami Rasul Paulus jauh lebih besar daripada penderitaan dia. 信徒也能够明白保罗所遭受的苦难远超过他们所遭受的苦 Sehingga 难， penghiburan dari Rasul Paulus begitu melegakan mereka. 所以保罗对他们的安慰是何等的美好。 Di dalam penjara Rasul Paulus menuliskan surat-surat kepada jemaatnya. 在监狱，保罗也给他的信徒写了很多的书信， Dan semuanya dijadikan kitab suci yang memberkati sepanjang abad, sepanjang zaman. 最后也成了圣经的真典，祝福了每个时代的信徒。 Dan juga Rasul Paulus di dalam penjara memberikan keteladanan tentang kesetiaan dalam melayani Tuhan. 在监狱里面，保罗也树立了忠心服侍的榜样。 Dalam penjara, Rasul Paulus memberikan teladan bahwa sukacita sejati tidak tergantung keadaan. 他也展现了一个真正的喜乐不取决于处境。 Surat Filipi dikenal sebagai surat sukacita. 腓立比书被闻名于喜乐之书， Ditulis di dalam penjara. 却在监狱里面写下的 Ini 书， memberikan pemaham bagi Anda dan saya. 这告诉你和我， Sukacita sejati bukan tergantung keadaan. 真正的喜乐不取决于处境。 Rasul Paulus juga mengubah keterbatasan menjadi produktivitas rohani. 他也将限制转化为属灵的果效， Membuktikan juga bahwa penderitaan demi Kristus adalah jalan menuju kemuliaan. 他也证明了为基督受苦是通往荣耀的道路 Oleh。sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, 所以，亲爱的弟兄姐妹， ketika Rasul Paulus mengerti kedaulatan daripada Allah, 当使徒保罗明白了关于上帝的主权， mengerti tentang providensia daripada Allah, 也明白了关于上帝的供应， dia bisa mengubah hal yang negatif menjadi positif. 他可以转化负面的东西成为正面的东 Jadi 西。 Bapak Ibu Saudara, betapa pentingnya Anda mengerti firman Tuhan. 所以，你们了解上帝的话语是多么的重 Ini 要。 sesuatu yang sangat-sangat indah di dalam kehidupan kita. 这在我们的生命中是多么美好的一件事。 Pemahaman-pemahaman itulah yang meneguhkan iman kerohanian kita. 这种的理解可以兼顾我们的信 Sehingga di 心。 dalam segala keadaan kita bisa bersuka cita. 所以，当我们面对任何的情况，我们仍然可以喜乐。 Dalam penderitaan melayani kita tetap setia. 在侍奉的苦难当中，我们仍然忠心。 Dalam hambatan pelayanan yang sesulit apapun kita tetap bisa berdiri tegap memberitakan Injil. 在侍奉有任何的阻拦，我们也可以坚持得住传福音。 Itu semuanya bermula daripada prinsip kebenaran firman Tuhan yang baik, yang benar, yang kita pegang. 这一切都源自于我们真正的理解正确的福音。 Surat-surat yang ditulis Paulus di dalam penjara adalah surat Filipi, surat Efesus, surat Kolose, dan surat Filemon sampai hari ini memberkati banyak orang. 保罗在监狱写的书信有腓立比书、以弗所书、哥罗西书，还有腓利门书。每个书都祝福了我们每个基督徒。 Di dalam waktu yang singkat Rasul Paulus di dalam penjara, 在保罗被囚禁的短暂的时间里， dia dipakai Tuhan luar biasa memberkati manusia sepanjang abad, sepanjang zaman, bahkan sampai akhir zaman.
他被上帝大大的使用，祝福了每一个时代的人类。 Apa yang tampaknya sepertinya hambatan, 在人类所看来好像是阻拦的事情， ternyata dipakai Allah menjadi berkat yang jauh lebih besar. 可以被上帝使用，成为更大的祝福。 Ada sebuah quotes daripada kesimpulan pemahaman ini. 有一个名言成为我们的总结： Tuhan tidak selalu membebaskan kita dari penjara-penjara kehidupan. 上帝呢，他不一定会将我们从我们人生的监狱中释放出来， Tetapi seringkali ia memakai penjara sebagai mimbar untuk menyatakan Injil dan kemuliaan Allah. 但他常常会使用这些监狱，成为宣扬他福音和彰显荣耀的讲台。 Bapak Ibu Saudara tahu tidak apa rahasianya saya menjadi hamba Tuhan? 你们知道我成为上帝的仆人里面有什么奥秘吗？ Sebagian pasti sudah mengetahui kesaksian ini. 可能有一些人知道了这个见证。 Pada saat saya pemuda, saya memiliki seorang pembina rohani yang sangat baik. 当我年轻的时候，我有一位很好的一个属灵导师， Ia sangat memperhatikan kami. 他很关爱我们， Kami selalu bersama-sama. 我们时常会在一起。 Dia juga mengajar kami pemahaman Alkitab. 他也教导我们关于圣经的 Waktu 教 itu 导。 persekutuan pemuda kami berkembang sangat pesat 当时我们的青年团契发展得很好， dan juga membuat gereja-gereja lain datang mengunjungi untuk belajar. 也使其他的教会来到我们的教会学 Waktu 习。 itu saya dipercayakan menjadi salah seorang ketua cell group. 当时我被信任成为其中一位组长， Dan waktu itu saya juga menjadi supir dia untuk pergi membesuk orang-orang sakit. 我也成为他的司机，去探访一些病人。 Dia seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. 他是一位被上帝大大使用的一位上帝的 Tapi 仆人。 sampai suatu hari 但是有一天呢， terjadi kecelakaan Garuda di Buanabar. 发生了 Garuda 飞机的一次空难， Menewaskan 234 penumpang di dalamnya. 当时234个乘客全都死亡， Dan salah seorang penumpang di sana adalah pembina rohani kami. 其中一个乘客就是我的属灵导师。 Pada waktu itu kami menangis, kami tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal ini terjadi bagi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ini. 当时我们嚎啕大哭，问上帝为什么上帝允许这样的事发生在那么被上帝大大使用的仆人 Kami 呢？ bertanya pada pendeta senior. 我们问了一个长辈的牧 Mereka 师， juga memberikan jawaban yang tidak bisa memuaskan kami. 他给了一个无法让我们满足的答案。 Waktu itu kami tidak mengerti mengapa Tuhan izinkan. 当时我们无法理解为什么上帝允许这件事发生呢？ Ratusan pemuda-pemudi menangisi kepergian daripada hamba Tuhan yang meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. 数百个的青年人为这位上帝的仆人流泪大哭，因为他死得那么的惨。 Pada saat itu saya ikut juga mencari jenazahnya. 当时我也跟着一同去寻找他的尸体。 Kami menjumpai dia karena kami mengenal pakaiannya. 我们看见了他，因为我们认到了他的衣服。 Karena pada saat kecelakaan juga terjadi hujan yang lebat. 因为空难的时候下了一场大雨， Sehingga kami tidak bisa lagi mengenal jenazahnya. 所以我们无法再辨认出他的尸首。 Kami hanya bisa mengenal pakaian yang selama ini dia pakai. 我们只能认出他一直以来所穿 Dan 的衣服， kakinya selutut ke bawah telah hilang. 而他脚下面全部都不见了。 Dengan kata lain kami menemukan jasadnya tidak utuh lagi. 换句话说，我们没有找到他的前尸。 Dalam kondisi yang demikian kami terus bertanya kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. 在这样的情况下，我们一直问上帝，为什么允许这样的事发生呢 Saat？ itu kami tidak mengerti. 当时我们不明白， Tetapi hari ini ketika saya melihat ke belakang. 但是今天当我回头看的时候， Sejak kejadian itu terjadi.
自从那件事情发生， minimal ada 5 pemuda-pemudi memutuskan pergi melanjutkan sekolah teologi untuk melanjutkan pelayanan daripada pembina rohani kami. 至少有5位的青年人决定去上神学院，为了继续我们属灵导师的侍奉。 Dan salah seorang di antaranya adalah saya. 其中一位就是我。 5 pemuda-pemudi itu sudah menjadi pendeta dan melayani di berbagai tempat. 这5位青年人已经成为牧师，并且在很多的地方服 Bapak 侍。 Ibu Saudara, pada saat itu kita tidak mengerti pekerjaan dan karya Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，当时可能我们无法明白上帝的作为， Tetapi satu hal yang Bapak Ibu Saudara harus mengerti. 但是弟兄姐妹必须明白一件事： Allah tidak pernah salah. 上帝绝不会出错。 Allah tidak pernah minta maaf untuk segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan anak-anaknya. 上帝绝不会因在他的孩子们所发生的事情而道歉。 Inilah prinsip rohani yang kita harus pegang. 这就是我们必须紧握的属灵原则 Saya。tidak tahu kondisi Anda sekarang ini bagaimana. 我不晓得你现在的情况是怎么样， Mungkin kau berkata, aku ini percaya kepada Tuhan. 可能你说我现在已经信主了， Kenapa saya menderita sakit penyakit ini? 为什么我会有这个疾病呢？ Saya begitu giat melayani Tuhan. 我那么热情的服侍， Tetapi kenapa tidak semuanya berjalan dengan baik dan lancar? 为什么一切都不顺利呢？ Mengapa saya juga mengalami kesulitan di dalam pekerjaan dan usaha saya? 为什么我的工作、我的事业当中面对苦难呢？ Firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, 上帝的话语今天告诉我们， janganlah bertanya kepada Tuhan, Tuhan mengapa demikian? 不要再问上帝，上帝啊，为什么会发生这样的 Tetapi 事？ tanyalah kepada Tuhan, 但是要问上帝， apa maksud Tuhan di balik segala sesuatu yang terjadi? 上帝啊，你要接着一切所发生的成就什么 Karena 呢？ pasti ada sesuatu yang sangat baik yang dipersiapkan melalui Anda di dalam kehidupan ini. 因为上帝必定为你和我计划了很美好的事。 Orang yang memahami kedaulatan Allah tidak akan tenggelam di dalam kepahitan kehidupan. 一个明白上帝主权的人，不会沉溺在苦毒之中。 Dia akan mencari maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. 他会在每个处境当中寻找上帝的旨意。 Orang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus 一个活得与基督福音相称的人， akan mempunyai cara pandang yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan dia. 他看待事情的方式不同，以至于会影响他的生活方式。 Ini poin yang kedua. 这是第二个真理。 Poin yang ketiga. 第三个真理， Hidup yang teguh dan berjuang bagi Injil. 坚固并为福音协力征战的生命。 Hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus adalah hidup yang teguh berjuang bagi Injil. 与基督福音相称的生命，是为福音征战的生命。 Rasul Paulus mengatakan teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawan. 保罗接着说：“同有一个心志，站立得稳，为所信的福音齐心努力，凡事不怕敌人的惊吓。” Kehidupan yang percaya kepada kedaulatan Allah bukanlah kehidupan yang pasif. 一个相信上帝主权的生命，不是一个被动的生命。 Rasul Paulus memakai bahasa peperangan di sana. 保罗使用了征战的言辞， Teguh berdiri, 站立得稳， berjuang dan tidak gentar. 努力奋斗，然后不惊吓。 Mengapa Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi seakan-akan ada peperangan yang terjadi? 为什么保罗写下这样的词语，好像有战争呢？ Sesungguhnya jemaat Filipi pada waktu itu juga mengalami peperangan rohani oleh karena penganiayaan. 其实当时的腓立比信徒也正在面临属灵战争，因为他们正面临被逼迫。 Sesungguhnya kita sekarang ini setiap hari juga mengalami yang namanya
peperangan rohani. 其实我们每个人每一天也面临属灵战争， Baik tekanan dunia, 可能是世界的压力、 kompromi akan dosa, 对罪的妥协、 ajaran-ajaran yang menyesatkan. 异端的教导。 Oleh sebab itu kenapa gereja setiap minggu harus ada pengakuan iman rasuli. 所以每个星期教会一定要朗诵使徒信 Itu 经。 pengakuan iman rasuli adalah intisari daripada ajaran-ajaran yang sehat yang sesuai dengan Alkitab. 使徒信经是符合圣经教导的核心， Mengingatkan jemaat Tuhan, mengingatkan hamba Tuhan untuk menjaga kebenaran firman Tuhan. 提醒信徒、提醒上帝的仆人要坚守上帝的真理。 Peperangan rohani juga berupa tekanan-tekanan budaya, tekanan-tekanan tradisi. 属灵的征战也可能是文化的压力， Juga berupa ejekan-ejekan iman. 也可能对我们信仰的嘲讽 Dan masih banyak lagi. 等等。 Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kita, 但是保罗提醒我们， janganlah kita digentarkan sedikit pun oleh hal ini. 凡事不怕敌人的惊吓， Bukan oleh karena kekuatan kita, 不是因为我们自己坚强， tetapi melalui kekuatan yang daripada Tuhan. 但是因为上帝的能力， Oleh karena Kristus yang memegang kita. 是基督持手握住了我们。 Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu siapa lawan di dalam kehidupan kerohanian Anda. 弟兄姐妹，我不晓得在你们的属灵生命中，谁是你们的敌 Apa yang 人？ membuat engkau juga gentar menghadapi peperangan rohani ini? 是什么令你们觉得战惊面对属灵的征战？ Bagaimana kita tetap teguh berdiri? 我们如何可以站立得稳？ Bagaimana kita tidak gentar? 我们如何不被惊吓？ Kebenaran firman Tuhan hari ini kiranya memberkati Anda 但愿上帝的话语今天祝福你， untuk mengerti bahwa Tuhan yang menyertai kita, Tuhan memelihara kita. 了解上帝看顾我们，上帝保守我们。 Yang terakhir, 最后一个真理， menderita bagi Kristus adalah anugerah. 为基督受苦乃是恩典。 Orang yang hidup berpadanan dengan Injil Kristus, 一个以基督福音相称的人， maka dia akan mengerti menderita adalah anugerah yang daripada Tuhan. 他会明白受苦是从上帝而来的恩典。 Bagian ini adalah bagian yang paling sulit bagi orang-orang percaya mengerti. 这段呢，是对信徒来说最难接受、最难明白的一 Ayat 段经文。 29 memberitahu kepada kita, 29节告诉我们说， sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 因为你们蒙恩，不单得以信服基督，并要为他受苦。 Ayat Alkitab ini memberitahu kepada Anda dan saya. 这段经文告诉你和我， Hari ini engkau dan saya bisa percaya Tuhan Yesus atau tidak bisa percaya Tuhan Yesus, itu adalah anugerah. 今天你和我是否能够信主，一切都是恩典， Itu adalah pemberian Tuhan. 那是上帝赐予我们的， Bukan oleh karena kita lebih pinter daripada yang lain. 不是因为我们比别人聪明。 Tetapi firman Tuhan juga memberitahu pada kita, 但是圣经也告诉我们说， percaya adalah anugerah, 相信是恩典， menderita bagi Kristus juga adalah anugerah. 为基督而受苦也 Ini 是 artinya 恩典。 seharusnya engkau tidak pantas menderita. 这表明你不应该受苦。 Tetapi kalau Anda mengerti anugerah daripada Tuhan, 但是如果你明白上帝的 sekalipun 恩 engkau 典， tidak layak menderita namun menderita, 即便你不应该受苦，但是你受苦了， itu artinya anugerah. 那就是恩典。 Dan di balik penderitaan tersebut, 而在受苦的背后， kita mengerti iman kerohanian kita dimurnikan. 我们明白我们的信心被连 Melalui 进了。 penderitaan itu karakter kita dibentuk. 透过苦难，我们的品格被塑造。 Melalui penderitaan itu juga kita lebih lagi bergantung kepada Tuhan. 透过苦难，我们也更加的依靠上帝。 Melalui penderitaan kita bisa terus memuji Tuhan. Artinya nama Tuhan tetap bisa dipermuliakan.
如果在苦难里，我们仍然可以赞美上帝，就表明基督已经得了荣耀， Sama seperti emas dimurnikan melalui api. 就好像金子必须经过火被熬炼才能被炼 Demikian 净。 juga dengan iman kita senantiasa dimurnikan melalui berbagai macam penderitaan. 我们的信心也是透过各种各样的苦难被炼净。 Ini bukan berarti kita sengaja cari penderitaan. 这不代表我们要去自讨苦吃， Tetapi ketika kita menderita yang datangnya oleh karena kesetiaan pada Kristus, 但是当我们因为忠心于基督而受苦的时 kita 候， menerimanya sebagai bagian daripada karya Allah yang sedang membentuk kita. 我们接受这是神塑造我们生命的一个部分过程。 Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， bila kita telah menerima anugerah Tuhan untuk percaya pada Yesus Kristus, 如果我们已经接受了上帝的恩典，可以信耶稣， kita juga harus mempersiapkan hati kita untuk menderita bagi Kristus. 我们也必须预备我们的心，要为基督受苦。 Ini adalah paket. 这是一套的， Ini paket rohani. 这是整套的属灵真理。 Percaya pada Yesus Kristus, 相信基督， menderita bagi Kristus. 你就必须为基督受苦。 Ini berjalan seiring. 这是一起走的。 Ketika engkau percaya Tuhan Yesus, 当你相信耶稣的时 engkau 候， harus siap memikul salib. 你一定要预备自己背起十字架。 Banyak orang Kristen hanya mau percaya pada Yesus Kristus, 很多基督徒只要相信耶稣， tidak mau menderita bagi Kristus. 不愿意为基督受苦。 Firman Tuhan hari ini bukan mengenakkan telinga. 今天上帝的话语不是让我们听得舒服， Firman Tuhan hari ini adalah menyampaikan apa yang firman Tuhan nyatakan bagi kita. 今天上帝的话语是传讲上帝要告诉我们的事， Agar kita benar-benar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 好让我们可以活出与基督福音相称的生命。 Bapak, Ibu, Saudara dikasih Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Khotbah-khotbah firman Tuhan di gereja sekarang tidak lagi berbicara tentang Injil Kristus. 很多的教会现在所先讲的道，不再讲关于基督的福音， Hanya memakai nama Tuhan untuk memotivasi diri sendiri. 只是用上帝的名为了激励彼此。 Maka pengajaran Alkitab tidak ada lagi berbedaan dengan motivator-motivator di dunia ini. 那么教会的教导与其他属世的激励的讲座是 Saya 没有分别 mengharapkan 的。 setiap saudara-saudari yang beribadah di IGC Medan ini, 我盼望每一个在真光堂崇拜的弟兄姐 kita 妹， bertumbuh dalam kerohanian sesuai dengan firman Tuhan. 我们可以按照上帝的福音，一起在属灵生命中成长。 Ketika keadaan baik, hidup kita berpadanan dengan Injil Kristus. 当生活很好、很顺利的时候，我们的生活与基督的福音相称。 Ketika keadaan sulit, tetap berpadanan dengan Injil Kristus. 当我们面对苦难的时候，我们也仍然要活出与基督福音相称的 Ketika 生命。 berhasil, hiduplah tetap berpadanan dengan Injil Kristus. 当我们成功的时候，我们也要活出与基督福音 Ketika 相称的生命。 menderita, kita juga tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. 当我们受苦的时候，我们也要活出与基督福音相称的生 Untuk 命。 menunjukkan kita setia pada firman Tuhan, 这表明了我们忠于上帝的话语， setia pada Tuhan. 忠于我们的上帝。 Tuhan Yesus memberkati. 上帝祝福我们每个人。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Bapa, kedua hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam segala keadaan kami tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Kami boleh tetap setia melayani Tuhan. Dan kami juga boleh mengubah segala sesuatu dari hal yang negatif ke hal yang positif seturut dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang lemah, yang terbatas ini. Kami bersyukur Bapa untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya. Kami bersyukur, berdoa dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati.